Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kotak Nyaman. Okay, so untuk video kali ni saya nak kongsikan dengan anda cara untuk kita mendaftar e-filing dan panduan untuk mengisi e-filing. Sebelum saya teruskan, saya nak minta anda yang belum lagi subscribe ke channel Kotak Nyaman untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi konten yang bermanfaat untuk anda pada masa akan datang. Okey, pertama sekali untuk kita mendaftar e-filing ni, kita perlu pergi ke LHDN. Okey, pergi ke LHDN punya website dan dekat sini kalau anda tak selesa anda boleh tukar ke bahasa Melayu. Terpulang kepada anda lah. Okey, dan kemudian anda perlu pergi ke My Tax kat bahagian kanan ni dan dekat sini anda boleh terus pergi ke perkhidmatan Easy Hasil dekat bahagian kiri dan pergi ke e-daftar. Dan dekat e-daftar ni anda perlu tekan dekat bahagian konten dekat tengah ni, dia tulis sila klik pautan e-daftar. Tekan kat situ. Okey, dekat bahagian ni apa yang anda perlu buat adalah anda scroll ke bawah. Anda akan nampak ada beberapa pilihan lah, daftar individu, daftar syarikat, daftar majikan, daftar perkongsian ataupun daftar perkongsian liability terhad. Kat sini apa yang anda perlu buat adalah anda boleh tekan dekat borang pendaftaran online. Kalau anda ada apa-apa masalah ataupun mungkin anda nak rujuk tentang cara permohonan online ni, anda perlu tekan dekat bahagian tengah ni. Ni kalau anda klik dia akan pergi ke info dan anda boleh baca dekat sini panduan untuk permohonan individu. Untuk membuat permohonan anda perlu pergi ke borang pendaftaran online lah. Okey, so dekat sini anda perlu isi semua bahagian ni. Dah selesai, anda perlu hantar. Bila anda dah hantar borang tu, anda akan terima nombor cukai. Dan nombor cukai tu anda boleh gunakan untuk mendaftar akaun e-filing. So untuk daftar e-filing, anda perlu pergi kat sini dekat bahagian hubungi kami. Okey, dekat sini anda terus pergi ke bahagian permohonan dan dekat bahagian ni anda akan nampak kat bahagian kiri ni ada permohonan dan dekat bawah dia ada permohonan nombor PIN e-filing. Kecil je. Tekan dekat situ. Anda boleh baca lah. Boleh baca, tapi yang saya nak fokuskan adalah ni nombor PIN sijil digital individu. Untuk video ni kita fokus kat bahagian ni saja. So ada dua dokumen anda perlu isi dan hantar. Okey, sebenarnya ada satu saja yang anda perlu hantar, iaitu borang CP55D. Yang ni lah borang yang anda perlu hantar. Okey, anda perlu isi borang ni. Okey, dan kedua ni adalah borang CP600B. Borang ni sebenarnya jika terdapat perubahan alamat surat menyurat, anda boleh hantar sekali kalau anda rasa was-was lah, tapi sebenarnya anda cuma perlu hantar satu borang saja. Borang CP600B ni cuma untuk penukaran alamat saja. Kalau anda tengok kat sini, borang pemberitahuan pertukaran alamat. Kalau tak ada pertukaran alamat, sebenarnya tak perlu pun borang CP600B ni. Okey, so kalau anda rasa was-was, anda boleh print out dua-dua dan isi dua-dua lah, hantar dua-dua sekali, tak ada masalah. Dan lepas tu tekan seterusnya. Okey, so dekat bahagian ni anda boleh isi semua details ni. Pastikan anda dah ada nombor rujukan cukai tadi yang kita dah daftar tadi pada awal tadi. Nombor rujukan cukai yang anda dapat tu anda boleh masukkan dekat sini dan bila selesai anda hantar dan anda akan terima nombor PIN. Okey, so bila anda dah terima nombor PIN tadi, anda boleh terus Google lah, senang. Anda Google e-filing dan anda nampak dekat atas tu ada Easy Hasil. easy.hasil.gov.my. Dan dekat sini, bagi anda yang pertama kali login, anda boleh tekan dekat sini, login kali pertama. Dan anda masukkan nombor PIN yang anda terima dan nombor IC dan tekan hantar. Dan bila anda dah berjaya login, anda boleh tukar password, setkan password anda. Okey, so bila anda dah berjaya login kali pertama, dah setkan password anda, anda boleh login seperti biasa. Setiap kali anda nak login ataupun mungkin tahun depan anda nak isi lagi e-filing, anda boleh pergi ke laman web yang sama, cara yang sama, dan lepas tu anda boleh login, masukkan nombor IC dan password yang anda dah setkan tadi. Okey, seterusnya dekat sini ada banyak form. Kalau anda tengok mungkin anda rasa keliru lah. Tapi untuk isi e-filing untuk individu yang bekerja, makan gaji dengan majikan, anda boleh terus pergi ke EBE tahun taksiran 2021. Dan dekat sini anda terus pergi ke bahagian EBE tiada punca pendapatan perniagaan tahun taksiran, pilih yang tahun 2021 lah, tahun yang sebelum ni. Okey, so dekat bahagian ni anda perlu isi profil anda. Okey, so untuk jenis taksiran ni ada beberapa pilihan. Ada bersama atas nama suami, bersama atas nama isteri, berasingan, diri sendiri,
di mana pasangan tiada pendapatan, tiada punca pendapatan atau ada pendapatan dikecualikan cukai. Okey, so terpulang. Okey, so dekat bahagian bawah ni anda boleh isi profil isteri. Okey, nama, nombor kad pengenalan dan tarikh lahir, dan lepas tu tekan seterusnya. Okey, so dekat bahagian kedua ni anda perlu isikan profil lain. Ada detail-detail lain anda perlu isikan. Tapi bahagian yang saya nak point out ataupun nak fokus adalah nombor telefon ni pastikan betul. Bahagian seterusnya yang penting adalah kaedah bayaran balik lebihan cukai. Duit lebihan bayaran tu anda boleh pilih untuk masukkan terus melalui akaun bank ataupun melalui Duit Now. Pilihan anda tu kemudiannya anda boleh pilih maklumat akaun bank, nama bank yang anda nak duit tu dimasukkan, dan masukkan nombor akaun lah. So nombor akaun ni adalah nombor akaun di mana duit lebihan bayaran akan dimasukkan ke akaun ni. Akaun yang anda masukkan ni. Insentif ni anda boleh masukkan kalau ada insentif lah. Kalau anda tak faham, anda boleh tekan dekat sini. Boleh rujuk lampiran. Ada macam-macam jenis insentif yang anda boleh claim. Okey, seterusnya kita tekan. Okey, so bahagian ketiga ni bahagian yang sebenarnya paling penting. So ni bahagian di mana anda perlu masukkan berapa amount yang anda boleh claim. Ianya akan bagi anda lebihan ataupun anda perlu bayar ke bahagian LHDN ke, atau tengoklah berapa amount yang anda boleh claim untuk tahun sebelum ni. Kalau anda tak faham untuk bahagian ni, mungkin penjelasan saya lepas ni mungkin tak berapa details ataupun anda rasa kurang faham lah. Okay. Anda boleh tengok dekat bahagian bawah ni ada satu benda kecil yang warna merah ni, PDF ni, nota penerangan. Anda boleh tekan dekat situ dan anda boleh tengok penerangan tentang setiap bahagian dalam e-filing ni. Kalau anda tak faham lah, anda boleh tengok dekat dalam ni. Okey, satu lagi benda yang saya nak tunjuk kepada anda sebelum kita teruskan dekat bahagian 3 ni adalah EA form. Saya nak tunjuk anda contoh EA form. Okey, so ni adalah contoh EA form yang anda boleh dapat daripada majikan anda. So kalau anda ada EA form ni, lebih mudah untuk anda isi bahagian ketiga tadi dekat dalam e-filing. Okey, so kita teruskan. Okey, so bahagian ni pertama sekali adalah pendapatan berkanun penggajian. Penggajian ni anda boleh dapatkan details dia dekat bahagian EA form, dekat dalam EA form anda tadi. Dekat bahagian ni, gaji kasar, upah atau gaji cuti. So ni amount dia. Anda boleh masukkan dekat bahagian pertama ni. Dan bilangan penggajian ni depends anda bekerja dengan berapa banyak majikan. Kalau satu majikan sahaja, anda masukkan satu lah. Anda perlu setkan amount. Kalau satu majikan, satu je. Kalau dua, dua. Yang ketiga, pendapatan berkanun sewa. Ni terpulang kalau anda ada. Pendapatan berkanun faedah, diskaun, royalty, premium dan lain-lain dekat sini. Anda boleh rujuk dekat anda punya EA form juga. Dia ada dekat sini. Fee, termasuk fee pengarah, commission atau bonus. Anda boleh masukkan dekat bahagian ni. Okey, so untuk seterusnya pendapatan aggregate ni, dia akan total up lah. Bergantung pada amount yang kita masukkan tadi. So untuk pelaburan yang diluluskan di bawah insentif cukai bagi pelabur mangkin ni, kalau ada pelaburan anda boleh masukkan kat sini lah. Dan jumlah dia, kalau anda dah tolak pelaburan dan masukkan amount pelaburan ni, dia akan tulis jumlah dekat sini. Yang seterusnya, derma, hadiah, sumbangan yang diluluskan. So dekat sini anda boleh masukkan kalau ada. Dan jumlah pendapatan sendiri. Jumlah pendapatan sendiri ni anda boleh semak dekat EA form. Dan anda boleh nampak dekat bahagian ni, dekat bahagian bawah ni ada jumlah. So sama, kalau nilai dia sama maksudnya betul lah. Okey, seterusnya potongan cukai cukai bulanan ataupun PCB. Total ni pun nilai dia perlu sama dalam EA form. Bahagian PCB ni, potongan cukai bulanan yang dibayar kepada LHDNM ni, ini pun perlu dimasukkan sama amount dia. Seterusnya ni ansuran sendirilah. Okey, ni kalau anda buat sendiri boleh masukkan amount dia. Dan bayaran yang telah dibuat, ni total pembayaran yang anda dah buat untuk tahun ni, potongan cukai bulanan. Okey, dan seterusnya pendapatan bukan penggajian bagi tahun kebelakangan belum dilaporkan. Ni untuk tahun sebelum ni yang anda mungkin terlepas, anda boleh masukkan dekat sini juga. Dan kemudian dah selesai bahagian ketiga ni, tekan seterusnya. Okey, so dekat sini adalah ni bahagian yang penting. Kat sinilah yang anda boleh masukkan amount, di mana amount tu akan dibayar kalau ada lebihan, ataupun kalau tak cukup anda perlu bayar pula dekat LHDN. Okey, so dekat bahagian ni kalau anda tengok pertama sekali, ni ramai orang keliru. Dulu bahagian ni, individu dan saudara tanggungan ni,
ada bahagian di mana anda boleh claim untuk penjagaan ibu bapa. Ada tak silap saya setiap seorang 1,500 dan boleh dia akan split kalau ada perkongsian dengan adik-beradik. Saya rasa bermula tahun 2022 ni, claim ni dia akan beri secara automatik. Individu dan saudara tanggungan. Ni termasuk ibu bapa juga ni, RM9,000 ni. So dia bagi secara automatik RM9,000. Untuk bahagian bawah ni ada tulis perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjagaan untuk ibu bapa ni. Kalau ada penjaga ataupun anda upah penjaga, perubatan, bayaran perubatan dan sebagainya lah. Okay, so anda boleh claim sampai RM8,000. Untuk seterusnya, peralatan sokongan asas untuk kegunaan sendiri. Ni pun samalah. Ni kalau ada beli kursi roda ke apa ke, anda boleh masukkan dekat sini. Yang seterusnya, individu yang kurang upaya. Ni pun anda boleh masukkan claim. Ramai yang tanya, kalau sebelum ni ada bayaran jaga ataupun kita bagi duit bulan-bulan kepada ibu bapa kita, adakah kita boleh masukkan dekat bahagian pertama ni, bahagian ni, perbelanjaan rawatan perubatan ni? Jawapannya, kalau ikutkan dokumen, tak boleh. Dia kena ada hitam putih, black and white, yang kita upah orang untuk menjaga. Kita bayar penjaga tu dan ada receipt dan sebagainya, baru boleh claim bahagian ni. Kalau bagi duit macam tiap-tiap bulan, bagi duit belanja kat mak bapak tu, tak boleh claim dekat sini. Sebab dia sepatutnya dah termasuk dalam bahagian individu dan saudara tanggungan dekat bahagian atas ni. Dia dah bagi automatik RM9,000. So bahagian ni untuk kalau kita upah penjaga untuk mak ayah kita ke, ataupun kita hantar untuk rawatan dan sebagainya, baru boleh claim dekat sini. Perlu ada receipt-receipt lah, sokongan. Okay, so seterusnya, yuran penggajian sendiri. Yuran pengajian sendiri. Pengajian sendiri ni kalau anda ada belajar lah. Yang kedua ni pun sama. Okay. Kursus peningkatan kemahiran atau kemajuan diri ni ada terhad RM10,000. So ni kalau ada pergi apa-apa kursus ke, dan jumlah terhad RM7,000. So maksudnya total atas ni maksimum RM7,000. Perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius ni ada banyak lah pilihan. Yang terbaru ni ada bawah sekali ni, perbelanjaan bagi ujian pengesanan COVID-19, termasuk pembelian kit ujian kendiri ke atas diri sendiri, suami, isteri atau anak. Ni pun anda boleh claim bermula pada tahun ni. So kalau anda beli kit test tu yang anda buat untuk anda beli untuk buat test COVID-19 tu, anda boleh masukkan lah. Pastikan resit tu disimpan, dan maksimum RM1,000 untuk setiap tahun. Dan total yang anda boleh claim untuk bahagian ni, perbelanjaan perubatan ni adalah RM8,000. Untuk kesemua ni total dia RM8,000. Dan seterusnya kat bahagian ni, gaya hidup. Gaya hidup ni banyak yang anda boleh claim sebenarnya. Perbelanjaan untuk kegunaan sendiri, kat sini anda boleh tengok lah info dia. Anda boleh tengok apa jenis perbelanjaan yang anda boleh claim. Okay, so ni pun sama. Yang pertama ni terhad RM2,500. Yang kedua ni peralatan sukan dan aktiviti sukan terhad RM500. Ketiga, pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk kegunaan manfaat diri sendiri, suami isteri atau anak, dan bukan untuk kegunaan perniagaan, maksimum RM2,500. Yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah, hantar taska tu bulan-bulan tu anda boleh total up sampai setahun, tahun lepas punya lah, dan maksimum RM3,000. Lepas tu bawah ni tabungan bersih dalam skim SSPN, ni maksimum RM8,000. Bawah ni ada suami isteri, bayaran alimani kepada bekas isteri dan suami isteri yang kurang upaya. Boleh claim dekat sini juga, maksimum RM4,000 dan RM5,000. Dan seterusnya dekat bahagian claim untuk penjagaan anak ni. Okey, so untuk bahagian penjagaan anak ni ada bilangan dan kelayakan 100% dan 500. Bahagian kiri ni 100 dan bahagian kanan 50%. Okey. Dan anda boleh tengok dekat bahagian ni apa beza kelayakan 100% dan kelayakan 50%. So kalau anda mak ayah kepada anak tersebut, boleh claim 100% lah. 50% ni di mana dua atau lebih individu bukan suami isteri yang tinggal bersama layak menuntut potongan ke atas bayaran dibuat ke atas anak yang sama. Okey, dan ada anak yang 18 tahun ke atas, ada lain amount dia. Dan anak kurang upaya, lain amount dia. Dan seterusnya, insurans nyawa dan KWSP, anda boleh pilih sama ada kategori penjawat awam atau kategori selain penjawat awam berpencen. Okay, dan masukkan premium insurans nyawa dan caruman kepada KWSP. Dia ada terhad RM3,000 dan terhad RM4,000. Okey, dan seterusnya, skim pesaran swasta dan annuiti tertangguh. Berapa amount yang anda ada masukkan, insurans pendidikan dan perubatan, dan caruman kepada pertubuhan keselamatan sosial ataupun PKSO. Ini semua detail-detail ni
anda boleh dapatkan sama ada macam ni, insurans pendidikan dan perubatan ni, kalau anda ada bayar insurans untuk anak lah, belajar ataupun perubatan anak, dan boleh claim sehingga RM3,000 setiap tahun. Dan untuk caruman perkeso ni, anda boleh semak dekat EA form lagi sekali. Dekat bahagian bawah ni ada tulis per keso, amount caruman yang wajib dibayar, dan anda boleh masukkan dekat bahagian ni. Okay, dan perbelanjaan pelancongan domestik ni anda boleh semak dekat sini, dia punya details, dan terhad RM1,000 untuk setiap tahun. Lepas tu yang bawah ni rebate tolakan cukai pelepasan cukai. Dan kat sini anda boleh semak bahagian ni bilangan perjalanan. Dia tulis kat sini 2 kali setahun, 2 kali seumur hidup untuk umrah ataupun perjalanan tujuan keagamaan. Bilangan perjalanan anda boleh masukkan, zakat dan fitrah ni anda boleh masukkan, tolakan cukai dan sebagainya ni pun anda boleh masukkan. Okey, dan lepas tu anda boleh tekan seterusnya. Okey, so bahagian terakhir ni adalah bahagian rumusan, dan anda boleh semak semua amount yang anda dah masukkan tadi. Lepas tu kat bahagian bawah ni anda boleh nampak lebihan bayaran tahun taksiran 2021. Ni adalah lebihan bayaran yang akan dimasukkan ke akaun yang anda dah setkan dekat bahagian 2 tadi, dekat profile lain ni. Ada nombor akaun dan maklumat bank kan. So amount ni akan dimasukkan bila dah selesai anda dah submit lah EA form ni, dan anda akan terima, tak silap saya, terima SMS ataupun email yang mengatakan amount tersebut dah dimasukkan ke akaun anda. So kalau dah selesai, anda tekan seterusnya. Bila dah selesai semua ni, anda perlu pastikan yang semua benda ni betul, dan pastikan juga yang anda punya pengiraan cukai tadi dah tak ada masalah, dan semua rekod dan dokumen anda punya resit-resit tu disimpan selama 7 tahun untuk rujukan LHDN. Dan kalau dah selesai, anda boleh cetak draft dekat sini, download je simpanan anda, dan kalau dah selesai tekan tanda tangan dan hantar. Okey, so bila anda dah selesai, so dia keluar macam ni, detail semua. Kalau anda dah selesai, anda boleh cetak pengesahan ataupun cetak EBE ni. Tekanlah dulu simpan, buat simpanan. Dah selesai, Alhamdulillah. Dan saya harap video ni bermanfaat kepada anda yang mungkin pertama kali ataupun mungkin dah bertahun-tahun tapi kadang-kadang kita lupa cara untuk mengisi borang e-filing untuk submit kepada LHDN. Dan kepada anda yang belum lagi subscribe ke channel Kotak Nyaman, jangan lupa untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi konten-konten yang bermanfaat untuk anda pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton channel Kotak Nyaman. Assalamualaikum. Dah selesai, anda boleh cetak pengesahan ataupun cetak EBE ni. Tekanlah dulu simpan, buat simpanan. Okey, dan bila dah selesai, anda boleh lock keluar lah. Dah selesai, Alhamdulillah. Dan saya harap video ni bermanfaat kepada anda yang mungkin pertama kali, ataupun mungkin dah bertahun-tahun tapi kadang-kadang kita lupa cara untuk mengisi borang e-filing untuk submit kepada LHDN. Dan kepada anda yang belum lagi subscribe ke channel Kotak Nyaman, jangan lupa untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi konten-konten yang bermanfaat untuk anda pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton channel Kotak Nyaman. Assalamualaikum.